Okay, this is accounting 2 EE025. Okay, topik 1 saya dah cover dalam video tadi, already uploaded in apa? Google, sorry, in YouTube just now. Okay, so kalau you tengok dekat sini, for EE0 25, sorry, AA025. Okay, kita akan topic 1 is C1 and C2 lah. Okay, so C1 and C2 tu kalau you faham betul-betul, C1 and C2 is theory, alright. So memang kita hanya fokus pada teori saja. So yang ni tak keluar exam, tapi akan keluar dalam UPS. Okay, so whenever you see, yang ni madam ada upload dalam Google Classroom, so you can refer to this. Okay, so kalau you nampak yang C1, C2 tu, kita tahu dia teori, and bila dia teori, dia akan ditanya dalam UPS. Okay, tapi kalau you tengok dia C3, C4, right? It's C3, C4 actually, it's not C1, C2, C3. Okay, kalau C3 and C4, this is calculations lah, alright. So calculations tu dia akan ditanya dalam PSPM. Okay, so we are done with topic 1, alright. So today, madam akan masuk topic 2. Kenapa kita cepat sangat? Sebab sepatutnya minggu ni ialah minggu 2. Okay, walaupun kita cuti minggu lepas, di luar kerelaan kita, sebab kita diberi cuti kan, bukan kita paksa kerajaan bagi cuti, tapi kami kena ganti minggu lepas punya classes, which is 7 hours as well. So instead of mengganti kelas 7 jam tu, sebab topic 1 and topic 2 ni tak banyak sangat content dia, so this one I can like cram everything and finish up within this week lah. Okay, so kalau kita boleh siapkan topic 2 by this week, that means we don't need to replace any classes. Okay, alright. Kalau saya cakap laju sangat, awak tak faham, tolong tanya, tolong stopkan saya ya. Jangan diam-diam je ketawa-ketawa seorang-seorang kat situ. Okay, dah semester 2 dah ni. Alright. Okay, so untuk topik tu kita ada this one here is C1, C2, that will be your theory. Nanti akan keluar dalam UPS. Yang ini ada banyak calculations lah. Okay, so kita akan start daripada 2.4 nanti, kita akan tengok manufacturing cost. Okay, so MA ni, kalau FA, kita fokus pada merchandise. Merchandise maksudnya you tak produce produk sendiri. So kita beli barang yang dah siap daripada kilang, and then you sebagai, actually you are more to retail. Kita dikira sebagai pemborong. So bila kita beli barang tu and then kita jual kepada customer, that is your main activity in AA015. Okay, tapi dalam AA025, kita adalah manufacturers, pengeluar. So bila kita adalah pengeluar, so you start everything from scratch. Okay, so kita akan buat perancangan untuk produk bermula daripada raw material inventory, daripada inventory bahan mentah sehingga dia jadi finished goods lah. Okay, so cara kita execute topik untuk AA025 ni dia berbeza sikit sebab kita tak ada supporting documents. Sebab kita tak catat benda yang dah jadi, kita baru nak plan apa nak buat untuk future. So we are more to budgeting. Kita lebih banyak buat belanjawan, budget. Okay, so mostly costing process lah. So topik 2 ni kita akan exposekan you kepada manufacturing cost. You kena faham apa yang dimaksudkan dengan manufacturing cost, apa konsep dia, apa klasifikasi dia. Okay, so kalau kita nak cari direct cost, macam mana kita nak faham dia ialah direct cost. Kalau kita nak cari indirect cost, macam mana kita nak faham dia indirect cost. Alright, okay, and then cost behavior. Alright, okay, you all kat bilik kan, so your line is not very good, I understand. So kalau you need to share dengan your friends, boleh, tak ada masalah. Sebab nanti the video I will upload to YouTube as well. So kalau memang
tak dapat nak online sepenuhnya petang ni, nanti awak just tengok the recorded items, alright? Okay, okay. So topic 3, kita ada cost behavior. Okay, gelagat cost. Topic 4, yang ni titik pulang modal. Titik pulang modal ni awak belajar juga dalam business. Okay, so accounts pun kita belajar. And then kita ada, kenapa dia terus pergi topik 7 ya? Actually there's topic 5 here. Ada missing kat sini. Okay. And then kita ada topic 7. Okay. So topic 5 is manufacturing overhead. Nanti saya betulkan balik slide ni. Alright. And then topic 7 kita ada costing lah. Kita dah start buat costing bermula topic 7. So you have job order costing, process costing, absorption costing, marginal costing, standard costing, and variant analysis. Lepas tu last sekali kita ada relevant cost for decision making. Yang ni semua kita akan belajar dalam bentuk calculations and all lah. Alright. Okay. Ini yang akan kita buat semester ni. Okay. Untuk UPS sama macam sesi lepas, SEM lepas sorry. Kita ada 3 set of UPS. Okay, so UPS ni bermula daripada topik 1 sampai topik 9, tapi pecahan untuk UPS 1, 2, 3 tu kita tak dapat lagi dia punya details. So you akan buat UPS secara serentak lah, sama macam semester lepas. And nasihat saya, bab dia sangat sikit, so belajarlah bersungguh-sungguh. Sebab kebanyakan pelajar yang tak dapat skor A untuk semester 1, mostly adalah yang carry marks daripada UPS dia sangat rendah. Sebab ada yang dapat bawah 10 pun ada. Dia upon 20 kan. So bila markah UPS you rendah, your group assignment dengan practical tak dapat bantu sangat. Okay, so dia akan tarik lah. So bila you dapat carry marks you dalam 51, 50 macam tu, you must do very well for your PSPM 1 baru you akan dapat A. Tapi kalau you dapat belas-belas je, memang chances of getting E is very slim lah. Okay. Okay, so untuk UPS, kalau madam sebut UPS, you faham ya? Yang ini C1 and C2, that means teori sahaja. Okay, alright. And then PSPM 2, kita ada C3 and C4, calculations only. Alright. So previously PSPM ada 4 soalan. 4 soalan masa ialah 2 hours. Okay, so that means half an hour for one question. Alright. Okay, and then topik yang masuk. Okay, yang ni saya bagi tahu awal-awal lah. Okay, topik yang masuk ialah topik 5, 7, 8, 9, 10 and 11. Okay, saya tahu ramai orang macam, oh topik 1, 2, 3, 4 tak masuk. So nak main-main dalam kelas. Tapi apa you belajar dalam 3 dan dalam 4, kalau you tak faham, you tak boleh buat 7, 8, 9 and 10. Okay, so basically that's the basic lah. Sama macam FA hari tu kan. Bila kamu tak faham topik 3, dia akan berjangkit lah penyakit tu sampai habis semester. Alright, sebab topik 3 is actually the basic kan, debit credit. Okay, so untuk group assignment kita akan start mulai, you're supposed to start your group assignment in week 3. Okay, unfortunately week 3 tu sepatutnya minggu depan lah. Okay, terkejut pula nanti tiba-tiba kena buat group work. So kita akan tarik sikit ke belakang. Maybe week 4 baru kita akan start assignment. Okay, so assignment ialah untuk topik 2, 3 and 4. And nanti kita akan buat group macam biasa. We'll see how lah. Okay, and then markah untuk group assignment is 30 marks. Lepas tu kita ada practical. This time around kita tak guna apa-apa software. And kita tak perlu beli apa-apa buku. Sebab topik 6 which is budget. Okay, akan jadi your practical which carries 10%. Okay, so bila kita buat budget ni, you still need to go to the computer lab. Masih guna computer lab sebab kita akan guna Excel. Okay, so yang tak biasa guna Microsoft Excel,
awak akan didedahkan dengan penggunaan Microsoft Excel lah. Sebab kita kena buat spreadsheets untuk budget. Okay, so itu untuk practical. Okay, so UPS 20%, PSPM 40%, 60%, group assignment 30%, 90%, practical 10%. So altogether macam biasa 100 lah. Okay, so that will be your assessment untuk semester 2. Okay, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya tak? Setakat ni tak ada, Madam. Tak ada, clear? So nanti, sorry? Okay, so nanti all this saya akan masuk dalam Google Classroom lah. Okay, so Google Classroom tu, your notification for Google Classroom tu tolong jangan mute lah ya. Sebab semester 2 ni saya tak rajin sangat macam semester 1 lah. Semester 1 tu saya upload dekat Google Classroom, lepas tu saya akan inform dalam group WhatsApp. Okay, tapi semester ni saya akan upload je dalam Google Classroom. So kalau ada adalah, kalau you perasan adalah, kalau tak perasan nanti tak adalah langsung. Okay, alright, modul you dah siap. Esok saya akan ambil. Awak tak boleh keluar blog kan? So macam mana madam nak pass dekat you? How am I to pass the module to you? Letak bawah blog. You cafe pun tak boleh pergi kan? Is it? Dah dikurung. Boleh keluar ke tak boleh keluar? Boleh pergi kafe ke tak? Buku Mr. Accounting pun dah sampai lagi. Izzat, buku Mr. Accounting tu actually dah sampai college, tapi kami simpan sebab masa tu dah habis praktikal kan. Tapi you all tak bayar kan, college yang bayar, so kira okey lah tu. Okay, so okay, modul macam ni, nanti saya buat Google Form. You akan isi, you duduk blok mana. So nanti saya akan agihkan nota tu ikut blok. Tapi you still boleh turun dekat bawah blok kan. So maybe madam akan letak di bilik bacaan dekat bawah blok you. Boleh turun sampai situ kan? Asalkan tak keluar blok, right? Okay. So nanti I'll inform you, nanti tolong ambil ya. Alright? Okay. Alright. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Clear? Okay, so kalau tak ada apa-apa nak tanya, saya nak proceed dengan bab 2. Okay, this is topic 2. Ni modul kamu lah. Modul saya ada color, modul you hitam putih lah. Okay, yang ni notes untuk topik 1. Okay, dalam Google Classroom saya ada masukkan slides, PowerPoint slides. Yang tu pun boleh guna untuk baca, tapi PowerPoint slides cuma ada teori sahaja. Okay, so untuk topik 1 tu you boleh baca mana-mana lah. You nak baca notes ini saja pun okay. You nak tengok slide saja pun okay. Sebab content untuk topik 1 ialah C1, C2 teori. So semua dah ada dalam slide. Okay, tapi topik 2 onwards dalam slides cuma ada teori. Kalau kita nak tengok yang calculations tu, you need to go through your modules lah, alright? So this semester saya compile 1 buku. So madam dah cuba kurangkan masalah anda sebab semester lepas nak dekat hujung-hujung nak exam baru sibuk cari printer, nak print itu ini semua. So banyak sangat masalah. So this time around I put everything in your module, okay? I'm not sure you dah tengok ke belum. Hopefully awak dah buka lah yang dekat dalam Google Classroom tu. Okay, contoh macam ni. Topik 2, lepas habis topik 2, kita terus ada tutorial questions. Okay, so tutorial question ni saya memang dah shrink down. Saya dah buang soalan-soalan yang tak berkaitan. So apa yang ada dekat sini, yang itulah yang
kita akan how to say, yang itulah yang kita akan buat. So kalau you tengok setiap bab dia ada lebih kurang 9 sampai 12 soalan. So we are going to do everything. Okay. Alright, untuk semester ni, since it will be a face-to-face classes starting February. Alright. So tutorial kamu mestilah dihantar kepada saya dalam kelas. Okay. So tak ada lagi scan and upload ke Google Classroom. I don't want that. I want to see your tutorial di tangan saya lah. You'll need to hand in your tutorials to me. Okay, so tutorial kita akan start hantar untuk topik tu ni, you tak akan hantar on time lah. Okay, lepas kita bincang, you simpan dulu. Nanti bila kita dah start kelas face to face, most probably masa tu kita dah masuk topik 4. So nanti awak akan qadar lah, hantar dekat madam tutorial topik 2 dan topik 3 yang dah dibincangkan sebelum tu semasa kita jumpa face to face. Okay, alright, so nanti tutorial you akan hantar dekat saya lah. Okay, nota madam yang kira-kira tu semua dah ada isi lah. You punya kosong. So nanti bila you dapat modules tu, whenever I discuss the class with you, okay, yang mana yang you nampak madam fill up the blanks tu, you salin lah, right? So it's easier for you to do revisions. Okay, so tak macam semester lepas. Semester lepas sebab dia online, saya faham. Every time saya habis kelas, saya akan upload lecturers notes. So you pun tak sibuk lah nak isi your students notes sebab you print terus lecturers notes, dia ada jawapan. Tapi this semester, jawapan saya ialah semasa kelas. So kalau you salin adalah jawapan. Kalau you tak salin, tak adalah jawapan. Alright, okay, so semester 2 ni kena rajin sikit lah sebab kita dah sama-sama dah tua kan. Okay, so bila sama-sama dah tua, we have to be responsible to ourselves. Okay, you pun nak masuk U dah kan. Alright, so kena rajin-rajin lah. Okay, alright, so kita start topic 2. Okay, so topik 2 ni kita akan belajar tentang manufacturing cost. And manufacturing cost, kita nak tengok dia punya concept and also components. Okay, so kalau you tengok dekat sini, sekejap. Okay, these are the learning outcomes. Okay, sebenarnya saya perasan bila saya mengajar, benda yang paling you tak ambil kisah sekali ialah yang dalam kotak di dalam muka depan nota kamu. Actually, you tengok bila you nak study, you tengok depan ni. Sebab bila kamu nak jawab exam, you kena faham sebenarnya exam nanti apa yang akan ditanya. Okay, contoh bila kita buat cost classification, let's say we are doing 2.3. Cost classification. So dalam tu kita explain the classification. So bila exam ataupun UPS, dia akan tanya untuk classify sesuatu cost. Kita akan letakkan cost tu dalam dia punya kumpulan dia sendiri. So kita nak classify cost tu, okay, setiap cost tu kita boleh classify sama ada mengikut function atau mengikut gelagat or the cost behavior, ataupun other classification, sama ada dia cost direct cost ataupun dia indirect cost. Okay, so sebab tu you kena baca dia punya learning outcome so that you know bila kita ada soalan, sebenarnya soalan nak tanya pasal apa. So everything will be there. Okay, so yang ni penting lah sebenarnya sebab dia nak direct, dia nak tunjuk ke mana you nak pergi untuk semester ini. Okay, alright. Okay, importance of cost information. Okay, yang ni saya ada explain dalam topik 1 tadi. So it's just a repetition, ulangan. Okay, so bila kita ada maklumat, kenapa kita perlukan maklumat managerial accounting ni kepada management? Kenapa dia penting? Sebab satu, kita nak buat planning.
Okay, so you want to start a business, you want to sell product, you nak keluarkan sesuatu produk, you kena plan lah nak keluarkan apa. So bila you nak plan nak keluarkan apa, you kena tahu what are the costs that you need to bear. Okay, apa cost yang perlu saya tanggung? Apakah jumlah kos yang perlu saya bayar? And then what are the returns that I am getting? Berapa ringgit harga satu barang nak dijual? So bila saya jual harga barang tersebut, berapa dia punya markup or revenue yang kita akan dapat daripada the planning. Okay, lepas tu kita decide, decision making ni semua management akan buat. Okay, decision making not necessarily hanya tentang produk saja. Decision making can be everything that happens in the business. Sama ada kita nak tutup kilang, kita nak tambah kilang, kita nak beli mesin, kita nak ambil Bangladesh kerja, atau kita tak nak Bangladesh. Bangladesh tu dah tak handsome dan sekarang. Okay, kita nak cari Rohingya pula. Tapi tak naklah cari Rohingya, Rohingya lagi bahaya. Okay, so kita nak cari Melayu je. Lepas tu tak naklah Melayu, Melayu malas. Okay, kita nak cari Chinese je. Tak naklah Chinese, Chinese macam ni. So all this decision, okay, dibuat oleh upper level management, alright, based on the importance towards the decision making lah. So maksudnya semua decision ni you buat, bukan kita simply buat, tapi kita based on information that is related to cost, price, profit and also savings. Okay, you nak buat produk, you mesti pastikan produk you quality, betul? Satu. Dan juga cost saving. Kita nak produk tu bagus, tapi jimat cost, tapi kita boleh jual pada harga yang kompetitif, okay? Dan kita boleh dapat untung yang banyak. Okay, so benda-benda ni kita kena ambil kira semasa kita provide the cost information lah. Okay, so lepas kita nak buat, and then besides decision making, kita juga kena control. Okay, control that means saya ada pengurus, saya ada supervisor, I lead them to do certain work, tapi dalam masa yang sama saya kena tengok juga. Saya tak boleh just like let go saja. I need to control. Okay, so control pun penting dalam management. Okay, alright. And then apa yang kita control sebenarnya? Sebab kita ni buat business, so mostly apa saja tindakan yang kita buat dalam perniagaan is actually to control the cost. Okay, kita nak tahu cost and effect kepada perniagaan ataupun produk yang kita nak keluarkan. Alright, so performance of each and every individual is controlled with the help of management accounting. Okay, so kalau kita jadi accountant, kalau financial accounting, financial accountants dia lebih kepada reporting. Okay, maksudnya kita akan report benda yang dah jadi, transaction yang dah jadi. So macam mana kita report transaction yang dah jadi, kita akan refer kepada source documents. This is what you did in semester 1. Okay, so benda tu dah berlaku, you tak boleh buat apa-apa dah, tapi you boleh report. And then bila you report, apa dia punya outcomes? Dia punya outcome is your net profit ataupun your net loss. Okay, tapi untuk MA, it's more on planning. Planning for not today, but towards the whole accounting period lah, maksudnya for the future. Okay, so kita belum buat apa-apa lagi, tak jadi apa-apa lagi. Kita baru nak decide apa yang kita nak buat untuk produk tersebut. Sebelum kita start tu, apa kita kena buat. Okay, so bila you nak faham konsep untuk cost dan juga components, you kena faham apa dia beza cost dan expenses. Okay, yang ini saya rasa ramai orang confuse. Contoh ya, okay, madam kata apa beza antara cost dengan expenses. Okay, contoh macam expenses ni you biasa jumpa kan. Let's say salary expense. That is expenses. Itu bukan cost ya. Okay. Tapi kalau you tak bayar gaji, you tak boleh run the business. Maksudnya perniagaan tu tak boleh berjalan sebab saya tak ada pekerja. Kan? Sebab you tak bayar gaji. So bila you tak bayar gaji, so tak ada pekerja nak kerja dengan you. So bila tak ada pekerja nak kerja dengan you, perniagaan you tak boleh jalan. So expenses is something that you need to pay atau you need to sacrifice
Okay, in order to untuk kita dapat manfaat daripada pembayaran yang kita buat. Okay, kalau I bayar gaji, I ada bekerja, macam tu. Kalau saya bayar elektrik, that means kilang saya boleh jalan atau kedai saya boleh buka sebab ada elektrik. Kalau saya bayar internet, okay, that means saya boleh run the business sebab saya boleh Google, saya boleh do all the online transactions. Okay, tapi kalau saya tak bayar, saya tak dapat lah. Okay, that is expenses. Tapi dia bukan cost. Okay, cost ni sebenarnya ialah sacrifice of resources. Okay, kita korbankan sumber, okay, untuk mengeluarkan sesuatu produk atau untuk menghasilkan sesuatu services. Okay, dan benda yang kita sacrifice ni, kita akan dapat benefit, tapi benefit dia lebih bersifat untuk masa depan. Contoh, saya beli mesin. Okay, so I beli mesin tu, saya tahu mesin tu saya tak akan jual balik. Saya akan guna untuk produce produk. So the amount that I need to pay to acquire that machine, itu ialah cost yang saya perlu tanggung untuk mengeluarkan sesuatu produk. Okay, tapi katakan tiba-tiba mesin tu rosak. Bila mesin tu rosak, you kena repair. Okay, so bila you kena repair, you kena bayar technician yang datang untuk repair. So that is maintenance expense. Okay, so maintenance expense tu ialah sacrifice juga, betul. Kita kena korbankan sesuatu daripada sumber yang kita ada. Okay, tapi kita bukan nak untuk masa depan, no. Tapi for that particular period saja. Sebab mesin tu rosak masa tu, so I nak dia repair untuk masa tu lah. Sebab tidak ada jaminan bila I dah repair masa tu, I dah bayar maintenance masa tu, mesin tu tak akan rosak sampai bila-bila. There is no such, jaminan kan. So that sacrifices of resources adalah untuk tahun semasa saja. Okay, tapi kalau kita sebut cost, that means kita sacrifice the resources, kita buat tu sebab kita nak hasilkan sesuatu yang baru. Sama ada produk ataupun services. Dan produk atau services ni akan beri manfaat kepada perniagaan untuk jangka masa yang lebih panjang ataupun untuk masa depan. Okay, so yang ni awak kena faham betul-betul lah. So what are the meaning ataupun apa maksud cost and apa maksud expenses. Okay, sebab setengah pelajar dia confused. Oh, dia ingat expenses tu ialah cost. No, expenses tu saya tanggung supaya perniagaan tu boleh jalan lancar tu je. Tapi cost adalah sesuatu yang saya tanggung supaya saya boleh menghasilkan sesuatu yang baru. In this context, it is referring to your product. Okay, so that is cost. Okay. Alright. Okay, so kita tengok cost classification dulu. Okay, so sekarang kita nak tengok classification of cost based on function. Okay, so fungsi cost ada banyak sebenarnya. Okay, tapi you kena faham yang kita akan guna untuk pengiraan dekat sini. Okay, cost tu kita boleh pecahkan kepada beberapa kumpulan kecil. Okay, di bawah function lah. Okay, so sesuatu cost tu dia boleh jadi manufacturing cost, iaitu cost yang digunakan untuk mengeluarkan produk, ataupun sesuatu cost yang perlu dibayar untuk menjual produk yang telah siap, ataupun cost yang perlu dibayar untuk run the business. Okay, so kalau awak tengok pecahan dekat sini, function ni kita boleh pecah pada 3 lah. For your level, kita pecah 3 saja. Okay, if I classify one cost, okay, based on functions, I can boleh pecahkan dia sama ada dia ialah manufacturing cost, ataupun selling expenses, ataupun administration expenses. Yang ni you kena faham. Sebab nanti bila kamu tengok item, kamu nanti nak kira tau dia punya cost. So sebelum saya nak kira tu, saya kena tahulah, okay, dia bagi you, contohlah dia bagi you satu benda, let's say dia bagi salaries expense. So you kena tahu salaries expense ni, dia duduk dalam manufacturing cost ke, selling expenses ke, atau administration expenses.
Sebab kalau saya tak tahu dia duduk rumah mana, I tak boleh kira product cost atau period cost. Okay, so you need to really understand this. Alright, so function ni actually kita pecah kepada dua. Okay, bila kamu ada kilang, kamu kena ingat sebelum ni dalam FA1, you cuma ada office saja. You tak ada kilang ya. Okay, tapi dalam MA, you ada kilang. Dan dalam kilang ada office, betul? Tapi actually you ada another office for your admin. So maybe it's a same building, tapi kilang is kilang lah. Office is office. So untuk dua-dua parts ni, kita akan keluarkan cost untuk maintain both. Okay, so setiap perbelanjaan yang kita bayar untuk kedua-dua tempat ni, kita boleh pecahkan sama ada dia ialah manufacturing cost, okay, cost pengeluaran atau pembuatan, ataupun non-manufacturing. Maksudnya I still kena tanggung cost tu, tapi cost tu sebenarnya tak ada kaitan dengan pengeluaran. Tapi dia ada kaitan dengan selling and admin. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, alright, your manufacturing cost, okay, is actually cost product. Okay, dan non-manufacturing cost ni, kita panggil juga sebagai period cost ataupun period cost, cakap Melayu dia, cost tempoh. Okay, so apa dia cost tempoh? Cost tempoh tu ialah selling expense dan admin expense. Apa dia product cost? Product cost tu ialah cost yang perlu dibayar untuk menghasilkan satu barang. So kalau fikir logik, cost yang dikeluarkan untuk cost yang dibayar untuk mengeluarkan sesuatu produk, that means dia mesti ada bahan mentah. Okay, alright, so you have your direct materials, bahan mentah. Lepas tu dia mesti ada direct material is bahan mentah langsung ya. Dia mesti ada direct labor. Sebab kalau ada bahan mentah saja tak ada pekerja, so produk bahan mentah tu tak akan berubah jadi barang siap lah. So you need the workmanship, so kita perlu direct labor. Dan semasa you keluarkan produk tadi tu, there are certain cost yang you perlu tanggung juga to run the production, yang tu ialah manufacturing overhead. Okay, ataupun overhead pengeluaran. Alright, so apa-apa saja cost yang tidak termasuk dalam direct materials dan tidak termasuk dalam direct labor, automatically dia akan masuk dalam manufacturing overhead. Okay, direct materials dengan direct labor, kalau you nak buat production, you dah boleh kira siap-siap sebelum produk dibuat. Sebab saya tahu satu contoh I nak buat roti. So my direct materials kat sini ialah tepung. Contoh Madam bagi you example. So kita dah tahu berapa banyak roti kita nak keluarkan. So satu buku roti tu perlukan berapa gram tepung contoh. So bila saya nak buat, okay let's say one loaf tu perlukan 100 grams. Okay, so satu hari saya boleh keluarkan 1000 loaf. Okay, so maksudnya bahan mentah langsung yang Madam perlukan will be 100 times 1000. Yang ni can be pre-calculated. So awal-awal lagi saya dah boleh kira dah, oh hari ni I perlukan 100 grams times 100 loaves. So direct material I dah boleh kira dah siap-siap. Lepas tu berapa orang yang masuk kerja hari ni? 10 orang contoh. So satu orang saya bayar RM10 satu jam. So seorang akan kerja 7 jam contoh. So RM10 kali 7, tadi pekerja ada 8 orang, so you kira lah. So untuk hari tu upah atau wages ataupun salaries kita dah boleh kira siap-siap dah. Sebab memang masa pengeluaran kita takkan tiba-tiba ambil pekerja baru kan. Okay. So you already know the direct labor. Tetapi ada benda-benda yang you tak boleh kira dari awal. So benda yang macam ni kita akan masukkan dia dalam manufacturing overhead. Contoh, let's say tepung you guna 100 gram, satu loaf. Lepas tu you senang hati sangat hari tu, mood tengah okey, you bawa tepung sambil joget-joget, tiba-tiba tepung jatuh. So that
100 grams yang katakanlah you dah bawa, contoh you bawa 1 kg. Tiba-tiba you joget-joget jatuh tepung tu, takkan you nak kutip balik kan? So you kena tambah tepung tambahan sebab you nak gantikan yang tumpah tadi. Walaupun dia tepung, okay, tapi this is something that is unexpected tau, di luar dari jangkaan. So benda tu dia tak boleh jadi bahan mentah langsung ya, dia akan jadi indirect materials. So bila dia indirect materials, I tak boleh kira dekat sini. Madam akan masukkan dia dalam manufacturing overhead. Sebab kita benda tu bukannya tiap-tiap kali pun akan ada tambahan tepung. Hari ni je ada tambahan tepung sebab saya punya pekerja berjoget-joget masa bawa tepung. Contohlah, I bagi contoh. Okay, so that is manufacturing overhead. So other manufacturing overheads yang kita boleh tengok ialah anything that associated with the factory lah. Contoh macam kita bayar gaji jaga. Kilang ada jaga kan? Nanti dia tanya pula jaga tu apa. Kilang ada security kan? Okay. Security tu jaga kilang. So dia kerja dekat kilang. Tapi dia buat roti tak? Tak kan? So dia tidak bekerja secara langsung dengan produk tadi. So walaupun dia bekerja dekat kilang tersebut, I tak boleh letak dia sebagai direct labour. Sebab direct labour ni ialah pekerja yang menguruskan pengeluaran. Tapi pakcik tu ialah guard di kilang. Sebab dia nak pastikan tak ada orang balik curi tepung bawa balik rumah, buat roti canai kat rumah. Okay, contoh. So you need to pay the salaries for the security guard. Tapi gaji dia tak boleh masuk direct labour. Sebab dia tak ada kena-mengena langsung. Sebab you kena faham bila direct labour dengan direct materials ni, bila I kira nanti, dia akan menyumbang kepada cost product. So bila dia jadi cost product, dia akan bantu you untuk project your selling price. Sebab kita dah tahu harga cost barang berapa, so dari situ awak tentukan harga jual. Okay, so kalau you masukkan semua orang yang tak ada kaitan dengan pengeluaran, that means automatically your product cost akan jadi tinggi. Takkan you nak jual satu roti tu RM10, siapa nak beli? Okay, so pekerja yang tidak ada kaitan dengan pengeluaran, kita akan masukkan dia dalam manufacturing overhead. Okay, so manufacturing overhead ni is actually sebahagian kecil lah daripada kos-kos lain yang ditanggung dalam kilang. Tapi dia tidak, directly involved, okay, tidak terlibat secara langsung dalam pengeluaran produk. Okay, so kalau you tengok direct materials dekat sini, it actually refers to the materials which become a major part of a finished product. Okay, so awak kena baca ni, nampak a major part. Okay, for your level, untuk level kamu, okay, your direct materials hanya satu. Okay, sebenarnya direct materials ni kalau awak belajar accounts betul-betul, kita ada banyak lah. Contoh, kalau saya buat roti, my direct materials not necessarily tepung saja. Sebab ada juga roti yang bukan berasaskan tepung, something else kan. So mungkin dia guna wheat germs ke, dia guna wheat gandum kan. Dia bukan guna tepung gandum, dia guna like grains, oats and what not. So tapi untuk level you nak memudahkan direct materials, kita fokus satu saja. So dia punya gula, dia punya butter, dia punya minyak ke garam, semua tu dia tak akan masuk dalam direct materials. Dia akan pergi ke manufacturing overhead. Sebab jumlah yang kita gunakan untuk hasilkan produk tadi, which is roti, dia punya main ingredients ialah tepung. Tapi garam kita tak guna banyak pun. Gula pun kita tak guna banyak. So like a very small percentage, so kita tak masukkan dia sebagai direct materials, dia akan jadi manufacturing overhead. Okay, so yang ni kalau awak tengok contoh dia bagi kat situ, wood in a table. Alright, so nak buat meja kena ada kayu lah. Tu contoh. Tapi kita tahu kan, kita nak buat meja tu selain daripada kayu, you actually need nails, ada juga screw, lepas tu ada shellac, ataupun kadang-kadang you guna cat dan sebagainya. Tapi yang tu kita tak letak dia sebagai direct materials lah, sebab madam dah cakap tadi, untuk level you, fokus kita hanya satu item saja untuk direct materials. Okay, alright. And then kita tengok direct labour. Alright, direct labour ni ialah orang yang bekerja secara langsung untuk menghasilkan produk. So dia akan start daripada raw materials tu sampai jadi finished goods, dialah yang akan handle benda tu.
Okay, so bila kita bayar direct labor ni, okay, so direct labor ni direct labor ni adalah sebahagian daripada product cost. Okay, you tengok dekat bawah tu, dia bagi example, you have assembly line wages. Wages is upah. Alright, apa beza upah dengan gaji? Macam madam dibayar gaji. Maksudnya kalau I tak buat kelas hari ni pun, gaji I tetap jalan. Tapi upah, you kerja baru you dapat. Contohlah, right? So assembly line wages ni adalah sebahagian daripada direct labor. Janganlah tanya soalan pelik-pelik. Madam, assembly line wages tu maksudnya adakah upahnya disusun dalam satu baris semasa dia berhimpun di perhimpunan pagi? No. Assembly line ni maksudnya pemasangan tau. Assembly tu it comes from the word assemble. Kan? Kalau kita kilang, kita akan kerja dalam line. Okay? Sebab kalau contoh kilang buat kasut. Bukannya seorang pekerja tu dia akan buat kasut tu daripada tapak sampai siap masuk kotak. No. It will be different person. Ada orang dia akan buat tapak saja. So line tu hanya buat tapak saja. Okay, second line dia akan sambung tapak dengan badan. So that will be another assembly line. So assembly line ni is actually referring to the factory lah. Okay, line 1 assemble apa, pasang apa, line 2 pasang apa, line 3 pasang apa. So upah yang kita bayar kepada assembly line workers ni, okay, that is actually your direct labours. Okay, so tak semestinya, ni contoh ya. So tak semestinya tiap-tiap kali bila awak dapat soalan, you akan jumpa perkataan assembly line wages tu. Kadang-kadang dia tulis salaries, worker salaries. Ataupun tengok pekerjaan lah. Okay, kalau dia seorang tukang masak, mungkin dia akan tulis dekat situ cook, salaries for cook. Okay, bukannya gaji untuk dimasak, gaji tukang masak lah. Okay, kalau kata you kena tengok kalau dekat kilang is assembly line, betul. Sebab dia terlibat dalam pemasangan. Tapi kalau dia bukan kilang pasang-pasang tu, contoh dia ialah kedai roti. So kita tak panggil dia assembly line workers, kita panggil dia bakers lah. Okay, kalau dia dalam like kilang baju, dia mungkin tukang jahit, dia bukan assembly line workers. So you tengok dekat dalam soalan tu nanti, you akan relate direct labor tu kepada jenis produk yang dikeluarkan. Sebab certain produk, orang yang handle the direct labor tu, dia ada nama pekerjaan dia sendiri. Contoh macam Madam cakap tadi lah, kalau buat baju, orang dia punya labor is actually tailor. Kan? Bukan Taylor Swift Tailor tukang jahit. Taylor Swift tu dia tahu nangis-nangis, nyanyi je. Okay. And then you have manufacturing overhead. Okay. So manufacturing overhead ni is costs that are directly associated with the manufacturing to the finished product. Okay. Tapi dia tak boleh masuk direct material, dia tak boleh masuk direct labor. So sebab tu saya cakap tadi, nak senang ingat apa saja yang tidak boleh masuk dalam direct material dan tidak boleh masuk dalam direct labor, automatically akan jadi your manufacturing overhead. Okay, alright. So 1, okay, this is 1, this is 2, this is 3. So 1, 2, 3, Madam campur sekali, dia akan jadi product cost, aka manufacturing cost. Okay, cost pengeluaran. So kalau soalan suruh kira manufacturing cost, you kena tengok dalam list tu, kena cari mana direct materials, mana direct labor, mana manufacturing overhead, campur tiga-tiga dapat product cost. Okay, so that is 1. Okay, function dia ialah manufacturing cost. Okay, let's say soalan suruh kira non-manufacturing cost. Non-manufacturing cost maksudnya cost yang dibayar tapi tidak ada kaitan dengan pengeluaran. So that means dia tak berlaku dalam kilang ya. Dia berlaku dalam pejabat. So bila dia berlaku dalam pejabat, kita panggil juga dia sebagai period cost, cost tempoh. So apa dia cost tempoh ni? Cost tempoh ni ialah selling and admin. So kalau awak biasa buat FA semester lepas, you buat income statement,
Selepas awak dapat cost of goods sold tu, after you get your gross profit, you akan tolak dengan semua expenses kat bawah tu kan. So expenses yang awak senarai dekat bawah tu sebelum awak dapat net profit is actually non-manufacturing cost. Sebab dalam tu awak akan jumpa semua selling expense dan semua admin expense. Okay, apa maksud selling expense dengan admin expense? Selling expense maksudnya belanja yang saya terpaksa bayar untuk jual produk. Contoh, ni dia bagi advertising. Okay, so I kena buat iklan, baru saya boleh kenalkan produk. And then baru saya boleh jual. And then saya kena hantar barang kepada pembeli guna lori. So I need to pay for my freight out. Ingat lagi kan? Okay, so freight out is actually selling expense. Okay, lepas tu maybe you need to pay like transportation punya cost ke what not. Kalau you tak bayar, you tak boleh hantar barang, you cannot sell the product. So yang tu semua is under selling expense. Okay, apa beza dengan admin expense? Admin expense ni yang ada kaitan dengan pengurusan saja. Contoh, saya bayar gaji manager. Okay, manager you tolong jual barang ke? Tak kan. Manager you dia pakai kod, dia pegang telefon, lepas tu dia sembang juta-juta je kan. Oh, juta-juta sini, juta-juta sana. Mega Holdings, that is your managers lah. Right? So that managers will be paid salaries as well. So salaries tu nanti ada banyak tau sebenarnya. Sebab besides paying for your direct labor, you are also paying salaries for your non-manufacturing costs. So bila kita bayar gaji CEO contoh, dia akan masuk dalam admin expense lah. Dia tak ada kaitan dengan sales, dia tak ada kaitan dengan manufacturing cost. Okay. Perlu bayar tak benda tu? Perlu. Tapi saya tak akan masukkan my director salaries ni dekat sini. Kalau I masukkan CEO punya salaries dalam manufacturing cost, contoh dia kilang Gardenia kan, roti. Kalau dia punya CEO, gaji dia sebulan 40,000. So agak-agak awak saya nak jual Twiggies tu berapa? Takkan satu Twiggies 2 batang tu jadi 500. Sebab I nak kena tanggung cost director salaries kan. That's why yang non-manufacturing ni, even though you need to pay for that, tapi that won't be included into your manufacturing cost. Sebab tu kita kena segregate lah. Kena tahu beza, apa cost yang ditanggung untuk keluarkan produk, apa cost yang ditanggung tapi tidak ada kaitan dengan produk. Tapi you still need to pay so that you can run the business. So benda-benda yang tidak ada kaitan secara langsung dengan produk ialah non-manufacturing cost ataupun dikenali juga sebagai period cost. And what is period cost? Dalam period cost ada selling expense and administrative expense. Ada dua. So sell plus admin jadi period cost. Kalau soalan tanya what is manufacturing cost? Manufacturing cost is product cost. What is product cost? Product cost is DM. DM tu bukan yang dekat IG tu ya. DM dekat sini ialah direct materials. Lepas tu direct labor. Lepas tu MOH. MOH tu bukan Kementerian Kesihatan. MOH tu ialah manufacturing overhead. Okay. So ini classification based on functions. Alright. Okay. So kita tengok ini. Alright. So cost yang awak ada tu, okay, just now, sekejap ya. Saya turunkan sikit benda ni. Okay. So tadi, Madam dah kenalkan dekat you, direct materials, direct labor, manufacturing overhead, selling expense, and administration expense. Okay, so I put the singkatan-singkatan lah. Okay, alright. Direct material, direct labor dan MOH ni, kalau saya campur tiga ni, saya dapat manufacturing cost, aka product cost. Kalau selling expense dengan administration expense ni, kalau Madam campur dia dua, alamak tak nampak kuning. Kuning is not nice, right? Okay. Okay, kita letak dia biru. So selling expense dengan admin expense ni kalau I campur dua, I akan dapat period cost, aka non-manufacturing overhead. Okay, alright. Tapi
DM, DL, MOH ni kalau kita pecah, kita boleh namakan dia kepada dua item juga. Okay, satu ialah prime cost. Prime cost ya, bukan apa tu, transformer apa nama dia? Prime berbenda prime tu lupa dah. Okay ya. So prime cost ni adalah cost utama, cost prima. So cost prima ni adalah cost yang perlu ditanggung secara utama untuk menghasilkan satu produk. So daripada tiga yang warna merah ni, your prime cost will be direct materials plus direct labor. Okay. Okay, kalau saya cari kos penukaran, bahasa Melayu dia kos penukaran I remember lah masa dekat sekolah dulu saya belajar kos penukaran. In English is conversion cost. Okay, conversion cost maksudnya kos yang ditanggung supaya you boleh tukar bahan mentah jadi barang siap. So apa yang boleh bantu you tukar bahan mentah jadi barang siap? Dia ialah direct labor cost and manufacturing overhead cost. Okay, so these three, kalau I ambil DM dengan DL campur dua je, I dapat prime cost. Kalau I ambil DL campur MOH sahaja, saya dapat conversion cost. Okay, kalau saya campur tiga-tiga, I will get what? Get back to you. Boleh buat apa? Kejap, nak kena panggil ni. Sarhan ada tak? Sarhan? Saya ada madam. Kalau DM plus DL plus MOH, madam dapat apa? Tentu tadi saya tak jelas sebab line saya sekat-sekat madam. Saya jelas yang AC tambah AE tu je. Ya ke? Okey. Agak-agak siapa yang jelas? Betul madam. Okey. I tak kata you tipu. Tak ada. Okey, Haikal. Kalau DM plus DL plus MOH, I dapat apa Haikal? You tak on camera, you just chat. Haikal? Muhammad Haikal Idham bin Diris. Di manakah kau? Product cost, yes. Nasib baik tak lari ke mana-mana si Haikal ni. Okay. Alright. Boleh Faham Okay, that is product cost. That is cost based on functions lah. Okay, so cost kalau functions kalau kita boleh pecahkan is manufacturing cost and non-manufacturing cost. Okay, kalau saya nak tengok, okay tadi kita bahagi yang ni the first one tadi kita classify based on function. Okay, so now kita nak tengok based on perangai. Perangai behavior lah. Gelagat actually. Macam you juga kan. Ada pelajar yang jenis diam. Kalau diam je yang tu fixed cost lah. Dia tak bergerak di situ je. Ada yang jenis duduk atas katil, sekejap dia meniarap, sekejap dia baring, sekejap dia duduk, sekejap dia turun bawah katil, sekejap dia pergi cari Maggi, dia bergerak. Yang tu berubah-ubah kan. That is variable cost. Okay. Ada seorang lagi tu dia jenis bergerak, tiba-tiba dia diam. Terlena lah tu, tertidur. Yang tu mix cost lah, dia campur. Dia sekejap dia diam, sekejap dia bergerak. Okay, so cost pun kita boleh kenal pasti melalui behavior. So you can classify the cost whether it is fixed cost, is variable cost ataupun mixed cost. Okay, fixed cost ni maksudnya cost yang memang ditanggung. Okay, dan nilai dia adalah tetap throughout the accounting period. Contoh macam saya bagi apa? Depreciation expense. Ada pun contoh kat dalam tu. Depreciation expense. Yang itu ialah fix. Sebab kalau kata satu aset tu dia depreciate 10% for the year. So kalau setiap bulan kalau kita bahagi pada 12, so dia akan ada depreciation yang sama. So whatever happens, nilai yang ditanggung kekal sama. So cost ni remain the same. Okay. Dia adalah fixed cost. Okay. So kamu kena faham fixed cost ni dia kekal sama
apabila dia adalah dalam bentuk total. Tapi dia akan berubah-ubah apabila dia ialah dalam bentuk per unit. Okay? Contoh, depreciation. Okay, jumlah dia 100. Okay? So bulan Januari 100, bulan Februari 100, bulan Mac 100, bulan April pun 100. Clear lah? So kalau dalam bentuk total, fixed cost kekal sama. Tapi kalau I nak bahagi dia dengan unit pengeluaran, so let's say Januari, saya keluarkan 10 unit. So fixed cost untuk January will be 100 divided by 10. That is 10 ringgit. Tapi kalau February, contoh Madam keluarkan 12 unit. So dia tak akan jadi sama dah ya, sebab bila dia per unit, dia akan jadi lain lah. Setiap bulan dia akan jadi lain. Tapi kalau kita tengok dalam bentuk total, dia kekal sama. Okay, so fixed cost ni dalam bentuk total, dia remain the same. Tapi kalau dia per unit, it is always variable. Maksudnya dia akan berubah-ubah. Sebab nilai dia masih kekal 100 tapi kena bahagi dengan unit yang dikeluarkan untuk bulan tersebut kan. So per unit tu nilai dia akan berubah lah. Macam Januari ni dia 10. Tapi bila Februari, okay, dia masih kekal 100 tapi sebab I keluarkan 12 unit sahaja, 12 unit dah tambah. So daripada Januari tadi RM10. Bila Februari untuk satu fixed cost nilai dia ialah RM8.30. So figures dia tak sama. Tapi in total remains the same as 100. Okay, that is fixed cost. Alright. Okay, and then you have variable cost. Variable cost ni, nature dia adalah, nama pun cost berubah kan? So nilai dia dalam bentuk total akan sentiasa berubah-ubah. Okay? Tapi kalau you cari dia per unit, nilai dia sama. Contoh, tepung tu kalau 100 gram, harga dia 20 sen contoh. So bila-bila pun 100 gram dia kekal 20 sen. Tapi kalau saya cari variable cost dalam bentuk total, I akan darab 20 sen ni dengan unit pengeluaran kan. So kalau kata Januari, Madam darab 20 sen, darab 10, okay, 20 sen darab 10 will be RM2. Kalau kata February, masih 20 sen juga. So that means per unit dia sama, tapi I akan darab dengan 12. Okay, so untuk February, your variable cost will be RM2.40. So in total, variable cost berbeza-beza. Tapi dalam seunit nilai dia sama. Kenapa variable cost ni berubah? Sebab dia didarab dengan unit pengeluaran. Betul kan? Okay. Sebab 100 gram 20 sen. So kalau hari ni I nak keluarkan 100, I akan darab 20 sen darab 100. Esok kalau I nak keluarkan 200, 20 sen darab 200. So setiap kali your variable cost dalam total ialah berbeza-beza. Okay. Alright. Mixed cost, dia ada both elements. Both elements, that means dia ada nilai yang tetap dan dia ada nilai yang berubah-ubah. Okay. So contoh dekat sini ialah utilities lah. Normally kalau awak tengok soalan, you jumpa utilities je, ini confirm memang mixed cost. Kenapa Madam cakap mixed cost? Sebab elektrik ni untuk beberapa unit yang awal tu memang dah harga dia sama. Tapi kat belakang tu dia akan didarab dengan unit penggunaan. So setiap unit penggunaan tu berbeza-beza setiap bulan kan? Sebab kadang-kadang mungkin kilang you blackout, so hari tu tak ada elektrik, so every time cost tu akan berbeza-beza. So it's a combination between fixed cost and variable cost. Okay, so kalau saya nak kenal pasti cost, besides function tadi, saya juga boleh kenal pasti cost melalui behavior. So I will boleh determine dia sama ada dia fixed cost, atau dia variable cost, atau dia mixed cost. Okay, so that is for cost behavior. Alright, okay, and another way to classify your costs is by looking at the costs and putting them into two groups. Sama ada dia ialah cost langsung atau
tidak langsung. Okay, langsung tidak langsung maksudnya apa, madam? Is it live or recorded? Nope. Direct cost maksudnya cost tu dapat dikesan secara terus kepada objek. Okay, kepada produk lah. So dekat sini kalau you tengok, cost langsung is actually direct materials and direct labor. Sebab you memang boleh kira betul-betul berapa direct material yang you guna dan berapa direct labor yang you guna. Tapi ada cost yang kita terpaksa tanggung tapi kita tak boleh bagi exact figures. Contohnya macam manufacturing overhead. Okay? Sebab contoh macam tadilah, macam elektrik kan. Kita nak buat produk tu dalam kilang. So kalau kata hari tu blackout. So bulan tu elektrik you tak akan sama dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Okay? So you cannot put the electricity bill tu sebagai direct cost sebab dia fluctuate kan, dia ada masa dia sikit, ada masa dia banyak. So bila you tak boleh letak dia secara terus dengan produk, so automatically dia akan jadi indirect cost. Okay, itu kalau untuk manufacturing lah. Okay, kalau untuk non-manufacturing, indirect ialah advertisement. Kita tahu kita buat iklan untuk produk. Tapi iklan tak menentukan sesuatu produk tu berapa banyak akan dijual. Sebab iklan is actually a promotion purpose kan. So kadang-kadang iklan grand-grand pun tapi tak ada orang beli. So you cannot relate the advertisement as a direct cost. Okay, automatically dia akan jadi indirect cost for the product. Okay, alright. Okay, so untuk cost, you have direct cost and indirect cost. Okay, okay, so yang ni saja nak bagi awak faham sebenarnya. Okay, I need to delete this first sebab dia dah lari sikit. Nanti awak dapat nota nanti you just like go through lah kan. Okay. Okay. So ini summary untuk apa yang kita belajar hari ni. Okay. So cost classification, you boleh classify dia sebagai manufacturing cost ataupun sebagai non-manufacturing cost. Okay. So ini ialah dia punya like tree lah untuk kita tengok. Okay. Di dalam manufacturing cost, kita ada raw materials, kita ada direct labor, dan kita ada manufacturing overhead cost. So all these three is under product cost. Okay. Alright. Dalam manufacturing cost, you have your period cost. It is also period cost kan. So di bawah dia kita ada selling expense dan juga admin expense. So this is your non-manufacturing cost. Okay. Alright. So 1, 2, 3 tadi ialah manufacturing cost. Tetapi dalam masa yang sama, raw materials, kalau madam letak sekali dengan direct labor, these two adalah juga dikenali sebagai direct cost. Dan macam saya betul cakap dah bagi tahu tadi, direct cost ni sebenarnya adalah juga prime cost. Sebab cost prima tadi kita tahu ialah direct labor plus direct materials, right? Raw material cost. Okay. Apa dia conversion cost? Conversion cost tadi madam bagi tahu is direct labor plus manufacturing cost. So dua ni kalau saya campur, saya dapat conversion cost. Okay? Alright. So raw materials dengan direct labor is direct cost. Okay? Tapi manufacturing overhead is indirect cost. Tapi dia ialah indirect manufacturing cost. So indirect cost ni ada 3 sebenarnya. You ada manufacturing overhead, you ada selling expense, you ada administrative expense. Tetapi manufacturing overhead cost ni ialah indirect for manufacturing cost. Yang selling dengan admin ni ialah indirect for non-manufacturing cost. Okay, so kalau you faham this summary for cost classification, kita nak kira senang. Okay, alright. So sekarang kita nak classify dululah. Okay, we go to example
1. Okay. Ni saya nak panggil orang lah. Senang sikit buat kerja. Kita panggil-panggil orang. Okay. Siapa yang kita nak panggil? Orang yang nak dipanggil hilang pula. Okay. Alright, Noras dan Berhad produce 1,000 refrigerators a month. Okay. So the cost and expenses incurred, alright, are as below. Okay. So tadi dah cerita-cerita panjang. So sebelum kita jawab, Madam need you to classify for me lah. Okay. Factory equipment rent. Factory equipment rent. Bradley. Apa tu? Cost apa tu? Dia manufacturing cost ke non-manufacturing cost? Kejap madam. Factory equipment rent. Dia sewa mesin atau peralatan kilang kan? So benda ni ada dalam kilang lah. So dia manufacturing cost ke non-manufacturing cost? Bradley? It's manufacturing cost. Yes, it's manufacturing cost sebab dia ada dalam kilang, betul? Ya madam. Okay, alright. Rio, tadi Bradley dah kata manufacturing cost. So kalau manufacturing cost ada 3 kan? Kita ada direct material, direct labor, manufacturing overhead. So factory equipment rent ni, dia duduk di mana? Direct material ke? Direct labor ke? Rio, are you there? Nak kena cari pula si Rio ni, ada ke tak? Yes, madam. Yes, ada Rio. Okay, Rio. So, Bradley bagi tahu tadi, the factory equipment rent is actually manufacturing cost. Okay, so kita tahu di dalam kilang. So, dalam kilang you cuma ada 3 cost saja, which is DM, DL, MOH. So, A ni DM ke, DL ke, MOH ke, atau tak tahu? DL. Are you sure? DM tu apa? Direct message. Direct labor. Direct material kan? Kan? Betul tak Rio? So direct material tu apa sebenarnya? Bahan mentah kan? Yes. Thank you Mirsad. Okay, Mirsad dah tolong Rio jawab. Mirsad bagi tahu dekat situ MOH. Okay. So kita tahu dia manufacturing cost. So dia is either DM atau DL atau MOH kan? Okay. So DL tak mungkin lah sebab dia bukan labor. Dan dia juga bukan bahan mentah. So automatically sewa yang you bayar untuk mesin tu sebab dia dalam kilang, dia ialah manufacturing overhead. Okay, so that is how you classify your cost. Awak kena faham betul-betul yang ni. Alright, okay, thank you Rio, thank you Mersad. Okay, kita tengok B. Okay, saya nak panggil anak murid baru. A19. Nama panjang-panjang A19 ni. Nak panggil yang paling pendek sekali. Michelle. Michelle Kok. A19. Ada kan? Sebab saya pun ada Michelle juga. Dekat 08. Michelle, are you there? Michelle A19. Ada tak? Yes, madam. Okay, thank you Michelle. Okay. Soalan madam. Factory building insurance ni, yang warna merah ni, dia manufacturing ke non-manufacturing? Dia cost dalam kilang ke cost luar kilang?
Non-manufacturing cost kah, Madam? Non-manufacturing, tapi dia kilang kan? Ada perkataan factory kat situ. Nampak kan yang ni? Manufacturing. Okay, bila you nampak ada perkataan factory, automatically benda tu dalam kilang. Okay, so bila dalam kilang, it's either your DM or your DL or your MOH. Okay, boleh Michelle? Boleh kot? Boleh eh? Boleh. Okay, alright. So sekarang, I dah tahu dia manufacturing cost. So I nak tahu sekarang ni dia direct material ke, direct labor ke, MOH. Direct material taklah kan, dia bukan bahan mentah sebab dia insurance. So insurance bukan buruh, bukan bahan mentah. So automatically insurance tu is your manufacturing overhead. Okay, sebab cost tu you kena tanggung sebab dia ada dalam kilang. So apa-apa saja yang berlaku dekat kilang, automatically dia akan jadi manufacturing cost. Okay, tapi sebab dia tak ada kaitan secara langsung dengan produk, automatically dia akan jadi indirect cost lah. That will be your manufacturing overhead. Okay, alright. So now we have raw materials. Okay, raw materials saya letak warna purple. Mak tak nampak pun kan purple dia, macam tak ada beza je. Okay, C. Timothy, Tim, are you there, Tim? Timothy? Timothy? Tim? Tim dah pergi Timbuktu ke? Tim, where are you? Timothy? Tengah main game apa budak ni? Oh tak ada, dah hilang dah, dah terkeluar dari senarai. Okay, Madam panggil Syazwan lah. Syazwan Aizat. Syazwan? Syazwan? Syazwan Azad? Yes, ada pun. Okay. Syazwan, raw materials ni manufacturing cost atau non-manufacturing cost? Dia berkaitan dengan pengeluaran atau tidak? Syazwan? Manufacturing cost. Manufacturing cost. Okay, thank you. So dia manufacturing cost kan? Okay, thanks. Tutup mic. So dia DM, DL atau MOH. Siapa nak tolong Syazwan? Tadi Syazwan sudah dipanggil. So I nak Mirsad lah. Tadi Mirsad rajin jawab. Mirsad, raw materials ni DM ke, DL ke, MOH? I think DM, madam. Why you think only? You not confirm ah? I confirm, madam. Confirm je. Okay, so raw materials ni is your direct materials lah. Okay, boleh? Okay. Alright, so you have factory utilities. Okay, nanti bila awak dapat soalan, it will be something like this lah. Okay. Thank you Mirsad. Okay, so sebenarnya nak differentiate tu tak susah sangat especially kalau ada perkataan factory dekat depan soalan. Bila ada perkataan factory dekat sebelah item, automatically dia mesti dalam kilang. So bila dia mesti dalam kilang, dia ialah manufacturing cost. So kalau you nampak MC, dia mesti manufacturing cost. Yang ni MC mesti manufacturing cost. Ini pun manufacturing cost. And kalau you tengok M, dia depreciation. Tapi depreciation ni is on factory building. So automatically dia mesti manufacturing cost. So bila dia manufacturing cost, you hanya perlu tentukan sama ada di direct materials, direct labor atau manufacturing overhead. Okay? Alright. Lepas tu yang item-item lain tu macam office supplies, dia mesti dalam office. Okay? So kalau dalam office, ada dua benda saja dalam office, which is selling atau administrative. So kita kena pastilah. Macam assembly languages ni tadi, Madam dah bagi tahu yang ni berlaku dalam kilang. So ini adalah pekerja yang buat produk. So automatically this is your direct labor. So direct labor is actually manufacturing cost. Okay, and then apa beza M dengan G? G pun depreciation juga, yes betul. Tapi yang ini depreciation on office equipment. So bila office equipment maksudnya dia bukan dalam kilang. So dia ialah
manufacturing cost. Okay, so non-manufacturing cost, you ada sama ada selling expense ataupun admin expense. So office equipment ni selling ke admin? Yang tu awak kena fikir lah. Kena fikir sikit. Adakah dia berkaitan dengan pengurusan atau dia berkaitan dengan jualan? So nanti kita akan classify dia ikut item. Okay. Alright. I go straight to the answers. Okay. Instruction you need to classify. So dekat modul awak dia dah ada kotak kan? Awak just tick saja. Lepas tu nanti kita kena kira. B, C, D kita kena kira. Okay. I'll show you the calculations later. Okay. We go through the table. Okay. Item A. Okay. Item A tadi ialah factory equipment rent. So factory equipment rent dia ialah manufacturing overhead. Okay. Dan manufacturing overhead adalah sebahagian daripada conversion cost. Sebab saya dah bagi tahu tadi kan, conversion cost ni ialah direct labor plus MOH. Prime cost ni ialah direct material plus direct labor. Period cost ni ialah selling expense and admin expense. Okay, yang ni you kena faham betul-betul before you tick. You kena tahu kat mana. Okay, alright. B ialah factory, building, insurance. Factory. Ada perkataan factory, dia mesti duduk dekat sini. So dia insurance kan? So insurance automatically dia ialah MOH. So bila dia MOH, dia duduk dekat sini. Okay, sorry. Dia duduk di sini. So automatically your insurance tu ialah your conversion cost as well. So kamu tengok satu item tu dia boleh duduk banyak tempat. Bergantung kepada classification dia lah. Okay, alright. C, raw material. So raw material ialah direct material. Dan direct material kalau saya tambah dengan direct labor, saya akan dapat prime cost. So dia adalah sebahagian daripada prime cost. So dekat prime cost pun madam akan tick. Okay, alright. D, factory utilities. Dia bukan utilities biasa, dia factory utilities. That means ini adalah utilities untuk kilang. Ada perkataan kilang, automatically dia akan duduk dalam product cost. Okay, so your factory utilities is your manufacturing overhead. Utility ialah overhead. Dia tak ada kena-mengena dengan material, dia tak ada kena-mengena dengan labor. Dan automatically dia juga ialah conversion cost. Okay. E, office supplies. Office supplies maksudnya saya beli bekalan untuk pejabat. So bekalan untuk pejabat dia duduk dalam period cost. Okay, so it is actually your administrative expense. Okay, alright. Lepas tu F, assembly line wages. Assembly line wages ialah buruh. Okay, so direct labor. So direct labor adalah sebahagian daripada prime cost dan direct labor juga adalah sebahagian daripada conversion cost. Nampak kan? Sebab direct labor tu dia ada dekat dua tempat. Okay. So you tengok dekat sini you nampak kan? Clear, very clear. Direct labor ada dalam prime cost, dalam masa yang sama direct labor juga ada dalam conversion cost. Okay. Okay, that is F. And then G, kita ada depreciation on office equipment. So yang itu ialah period cost. Okay. Alright. And then you have H. H ialah indirect materials. Indirect materials maksudnya bahan tidak langsung. Dia ada dalam kilang, dia ialah product cost. Tapi sebab dia tidak langsung, indirect, so dia masuk dalam MOH. So bila dia masuk dalam MOH, automatically dia ialah conversion costs as well. Alright. Okay, and then you have your factory property taxes, 125. Okay, so I is manufacturing overhead. So manufacturing overhead automatically is your conversion cost as well. Okay, and then kita ada J, factory supervisory salaries. Okay, so J ni ialah gaji, tapi gaji bukan untuk pekerja yang buat produk ya. Dia ialah supervisor, tengok je dia jaga je orang buat kerja. So dia tak ada terlibat secara langsung dengan produk. So automatically that is indirect cost. So indirect cost is your manufacturing overhead dan dia ialah conversion cost. Okay, alright, and then advertising, K,
K ialah selling expense, dia duduk dalam period cost. L, sales commission. Commission dibayar untuk jual. So dia duduk dalam selling expense as well. That is your period cost. Dan M ialah depreciation. Tapi yang ni untuk factory building. So automatically dia duduk dalam manufacturing overhead. Okay, so manufacturing overhead automatically will be your conversion cost as well. Okay, alright. So yang ini kena faham betul-betul before we can start counting. Okay, alright. So far ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada? Tak ada, madam. Tak ada, clear. Okay, alright. Okay, so untuk kelas hari ini, saya stop sampai classification saja. Alright, sebab ramai yang ada masalah dengan line. Ada yang keluar masuk. Okay, so I have recorded the video and then nanti saya akan upload dekat YouTube. You need to watch this. Okay, sebab bila you dah faham the cost classification, then only we can do the calculations. So saya tak nak you tak faham hari ni, nanti esok saya kira awak pening. Okay, so you need to watch the video first, okay, so that you know the classification for the cost. So tomorrow we have another 2 hours. So tomorrow we'll do the calculations for your cost lah, okay, your cost components, okay. So untuk kira-kira kita akan kira esok. Alright, so after this I'm going to share to you your attendance link. Tolong isi attendance link, pastikan isi ikut tarikh format yang betul ya. Awak buka Google Form tu tengok apa format tarikh dia, DDMMYY ke atau MMDDYY. Okay, so isi betul-betul sebab kalau you isi nombor salah, your attendance tu akan pergi tarikh yang berbeza dengan tarikh dalam Google Form madam hari ni. Alright, okay, so that's all for today. Okay. Alright, so I'll try and upload the video as soon as possible. Okay, please watch. So you have 2 videos to watch, topic 1 and then topic 2, part 1. So nanti esok kita akan masuk topic 2, part 2. Okay, boleh? Okay, so itu saja untuk hari ini. The link I will share to you in your Google pula dah, sorry, in your WhatsApp. Okay, so that's all. Thank you so much. Okay, and please fill up your attendance, yeah. Okay, welcome, bye-bye. Right, madam. Thank you, madam. Okay, madam. welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. Alright, Thank you, madam. bye-bye. Madam. Okay, Terima kasih, madam. sama. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Bye, madam. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.